Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. طيب نلتقي مرة أخرى في مادة أصول الفقه الثاني، وفي هذا الأسبوع يعني كنا في الأسبوع الثالث عشر. طيب إن شاء الله في هذا اليوم نواصل الكلام عن الاجتهاد والتقليد في الشريعة. طيب أظن هذا الموضوع هو آخر موضوع الذي سنتكلم عنه إذا نستطيع مبكرا، بمعنى الأسبوع القادم فقط نعمل مراجعة عامة، الاستعداد للامتحان نهائي فقط. طيب إذا لا ننهي الكلام عن هذا الموضوع معناه نواصل، ولكن أحاول من يعني المحاضرة لهذا الموضوع، الاجتهاد والتقليد الإسلامية. طيب هل تحصلون على nota? Ambil nota dalam guru saya. Saya dah letak dalam guru sekejap kan. So rujuk situ lah. طيب إذا أهداف المحاضرة لهذا اليوم يعني مفهوم الاجتهاد والتقليد الإسلامية. طيب ما هو الاجتهاد والتقليد، وما موقف الشرعي من يعني حكم التقليد والاجتهاد. طيب ثانيا معرفة يعني شروط الاجتهاد والمجتهدين مع بيان أنواع الاجتهاد ومجاله. طيب أولا معرفة الموقف الحقيقي من التقليد وما يتعلق به من تقليد المذاهب. طيب مثلا نحن اليوم في ماليزيا خاصة نقلد الشافعي. طيب هل يجوز لنا نقلد رأي من مذاهب أخرى، مذاهب الحنفي مثلا، مذهب الحنفي أو مذهب المالكي مذهب؟ طيب هل يستطيع ذلك أو لا؟ طيب أيضا نتكلم عن هذا الموضوع. طيب إذا القسم الأول الاجتهاد، وأعتقد كلكم درستم هذا الموضوع سابقا. يعني نتكلم عن تعريف الاجتهاد، مشروعية الاجتهاد وحكمه، وشروط الاجتهاد، وأخيرا أنواع الاجتهاد. طيب كالمقدمة كنا عرفنا بأن الاجتهاد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى منتصف القرن الرابع الهجري أمرا فطريا مبسطا وعاملا من عوامل النماء وازدهار الفقه. Jadi ijtihad ni pada peringkat permulaan selepas kewafatan Nabi SAW merupakan benda yang menjadi satu nature kepada para ulama. Sebab itu kita lihat hari ini hunaka kathir min al-mu'allafat al-fiqhiyah, kathir min al-kutub al-fiqhiyah, al-mujalladat, berjilid-jilid besar. Kalau kitab majmu' tu sampai berbelas jilid. Limadha yani yahduth hakadha? Sedangkan Quran dan juga sunnah tu ringkas saja. Tapi kenapa boleh adanya kitab ataupun pandangan fiqh yang pelbagai? Hadza bisabab wujud al-ijtihad. طيب ثم أصبح الاجتهاد بعد القرن الرابع الهجري نظرية معقدة وضعها المتأخرون نتيجة اقتسام الرقعة الإسلامية وتفكك روابط الأمة، وذلك ليوصلوا الباب أمام من ليس أهلا للاجتهاد والنظر فأقفلوا باب الاجتهاد. يعني بعد القرن الرابع الهجري، pada zaman ulama-ulama mujtahid dalam mazhab, zaman Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hanbali dan akhir. Jadi hunaka ta'ifatun min min al-ulama alladhi aqfalu bab al-ijtihad. Jadi menutup pintu-pintu ijtihad. Dan mereka berpegang kepada pandangan mazhab masing-masing. Walakin الآن يعني الاجتهاد كما رأينا هناك كثير من القضية معاصرة التي تحتاج إلى
ra'yan jadid ya, atau ijtihad min ulama kan. Sebab tu kita perkembangan fiqh ni berlaku setiap masa kan. Jadi perlu diijtihadkan. Mungkin perkembangan terhadap pandangan ulama terdahulu juga yang diasaskan kepada ijtihad yang bersesuaian pada zaman tersebut mungkin dah kurang bersesuaian lagi dari segi maslahatnya sudah berbeza, jadi perlukan pada ijtihad yang baru. Jadi ijtihad ni di benda yang sentiasa berlaku sampailah hari kiamat. Baik. Ta'riful ijtihad. Ma huwa al-ijtihad? Yani lughatan mushtaqun min maddatin juhdin bima'na badlul majhud wa istifragh al-wus'i fi fi'lin min al-af'al. Ma ma'na badlul majhud? Badlul majhud wa istifragh al-wus'i fi fi'lin min al-af'al. Kita kalau kata pelajar yang mujtahid, macam mana sifat pelajar yang bersungguh-sungguh ni? Juhdin ya. Juhdin ni kalau kita kata angkat plastik, kan angkat beg plastik itu kira tak bukan juhdin. Tapi kalau angkat guni beras 50 kilo, itu adalah juhdin. Bazlul majhud. Bersungguh-sungguh dan menggunakan sepenuh kemampuan untuk melakukan setiap perkara. Baik. Jadi mujahadah kan, ataupun mujtahid, pelajar yang mujtahid ijtihad dari konteks pelajar ni macam mana konteksnya. Kalau kita sekadar baca sambil-sambil itu bukan mujtahid lagi. Mujtahid dia pudun sungguh-sungguh, berusaha bersungguh-sungguh sampai tak larat dah. Itu adalah ijtihad. Mujtahid. Kita pelajar yang mujtahid. Yang bersungguh-sungguh. Baik, walakin fi istilah al-usuliyyin ma'nahu badlul mujtahid wus'ahu fi talab al-'ilmi bil ahkam asy-syar'iyyah bi tariq al-istinbat. Hadha huwa al-ijtihad. Badlul mujtahid wus'ahu fi talab al-'ilmi bil ahkam asy-syar'iyyah bi tariq al-istinbat. Ma ma'na لكل هذه يعني الكلمة؟ طيب أولا بذل المجتهد وسعه أي يستفرغ غاية جهده. Dia memberikan sepenuh keupayaan, sepenuh tenaganya. Itu mujtahid. Mana bersungguh-sungguh mencari, menggunakan kemampuan ilmu dia untuk mencari satu jawapan kepada hukum yang ditanyakan kepada dia. Hadza maksud badlul mujtahid wus'ahu. Dan cari kitab sana, kitab sini, pelbagai sumber, Quran, sunnah, kan, ijma', qiyas, syarih tak berjumpa. Kalau setakat Google, kita Google hadis 2-3 Google, itu tak panggil mujtahid lagi. Baru satu sumber. Sumber semua kitab fiqh tu kena rujuk, kena ijma', qiyas kena rujuk, barulah hendak keluarkan satu hukum. Bihaitsu yahuthu min nafsihi al-'ajz an mazid alaih. Dia cari itu sampai tak larat dah. Cari semua pelbagai sumber sampai tak mampu nak cari, tak jumpa dah dari dalil yang lain. Baru itu maksudnya ijtihad. Kan, itu sifat mujtahid. Thaniyan ay yakuna al-badhil juhdahu mujtahidan. Orang yang melakukan badhil itu siapa? Yang berusaha mencari siapa? Ialah mujtahid. Kan? Kalau orang awam macam kita ni dia tak kira lagi proses ijtihad. Kan? Ayakun al-badil judahu mujtahidan. Orang yang melakukan proses mencari itu ialah seorang mujtahid. Ba'da dzalik sawfa nanzur ma hiya syurut al-ijtihad. Hal yajuz jami' talib al-ilmi ay yakuna mujtahidan aw la? Amma ghairuhu fala 'ibrata bima yubziluhu min juhdin li'annahu laysa min ahli al-ijtihad. Baik, مثلا نحن الآن بعدما خلصنا من دراسة مادة أصول الفقه هل تستطيع أن تصبح مجتهدا؟ Agak boleh jadi mujtahid tak? Lepas belajar usul fiqh dah 2 dah ambil. Kan, kalau pelajar fiqh fatwa tu dia ambil sampai 4 subjek usul fiqh. Boleh jadi mujtahid tak? Tak cukup lagi. Tak cukup syarat lagi. Banyak lagi benda nak kena belajar untuk jadi mujtahid ni. Baik, thalithan ay yakuna hadzal juhdu li gharad ta'aruf 'ala al-ahkam asy-syar'iyyah al-'amaliyah dun al-ahkam al-lughawiyah aw al-'aqliyah aw al-hissiyah. Nak cari itu ialah kita nak mencari apa? Hukum-hukum syarak yang bersifat amali. Itu kita sebut mujtahid. Adapun lughawi, aqli, hadza la yu'tabar. Baik, rabi'an ay yakuna ta'aruf 'ala al-ahkam asy-syar'iyyah bi tariq al-istinbat. Yang kita belajar sebelum ni tu.
ibaratun nas, isyaratun nas, dalalatun nas, apa lagi? Kan? Dia ada tariq istinbat ni. Bukan pakai mengikut suka aja. Kena cari tariq istinbat, Quran dulu, tengok sunnah, tengok ijma', tengok qiyas, tengok dalil-dalil yang lain. Itu proses ijtihad dan metod-metod yang diperkenalkan ataupun diletakkan oleh para ulama usul. Ay nailuha min adillatiha bin nazar wal bahth fiha fala yu'tabar hifzul masail aw isti'lamiha min al mufti aw bi idrakiha min kutub al ilmi. Baik, مثلا هناك واحد طالب يحفظ جميع الفتاوى الموجودة في دكيم. Dalam Ismah Jakim dia hafal semua. Adakah itu adalah seorang mujtahid? Hanya bila fatwa halal ke haram ke harus semua dia tahu. Dia menghafal. Belum. Tak belum lagi. Kan? Dia mujtahid mesti dia boleh mencari proses daripada bahan mentah tu. Kan? Daripada dalil asal tu. Kan? Itulah mujtahid. Baik, masyru'iyatul ijtihad. Al-ijtihad masyru'un fil Islam. وهناك أدلة كثيرة تدل على ذلك. أولا دليل من القرآن إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا دليل على مشروعية الاجتهاد. أولي الأبصار orang yang celik, orang yang menggunakan akal untuk mencari penyelesaian kepada hukum yang berlaku, orang yang berilmu, kan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakama al-hakim fajtahada fa asaba falahu ajran. Wa idza hakama fajtahada summa akhta falahu ajrun." Seorang hakim apabila mujtahid salah, tiba-tiba ijtihadnya salah, maka dia dapat satu pahala. Tapi kalau ijtihad dan betul bertepatan dengan hukum syarak, bertepatan dengan hukum yang sepatutnya, maka dia dapat 2 pahala. Rawahul Bukhari. Baik, hadis Mu'adz al-masyhur. Ini kita tengok balik. Macam mana arsala Rasulullah SAW Mu'adzan bin Jabal ila Yaman yakuna qadiyan hunak. Jadi Nabi tanya dia, kaifa taqdi idza hadathat haditha. Jadi dia kata aqdi bi kitabillah fa in lam tajid fa bi sunnati Rasulillah fa in lam tajid ajtahid ra'yi wala alu. Alu malam uqasid, tengok pada Quran, tengok kepada hadis, tengok kalau tak jumpa juga pada ajtahid ra'yi wala alu, yani la uqasid. Bukan bermudah-mudah ataupun bersenang-senang nak berijtihad, tapi cari dulu sumber-sumber dalil-dalil daripada Quran dan juga sunnah, dan barulah tanpa itu barulah berijtihad berdasarkan kepada kefahaman terhadap kedua-dua dalil tadi. Itu hadis Mu'adz masyhur. Baik, wal an na'ti ila hukmil ijtihad. Apa hukum dia? Wajib ke? Harus ke? Haram ke? Idzan yakhtalif bi ikhtilafil halat. Dia tengok keadaan lah. Tengok keadaan keadaan siapakah orang yang nak berijtihad itu. Awalan al-halatul ula binisbati ila al-ulama. Hukum yang pertama ialah binisbati ila al-ulama. Al-halatul thaniyah binisbati ila alladhina lam yasta'halu lahu. Orang yang tak layak. Apa hukumnya? Wal halatul thalithah binisbati ila majmu'il ummah. Orang macam kita lah, orang masyarakat awam. طيب الآن أولا الحالة الأولى بالنسبة إلى العلماء. Apa hukum ulama kalau orang tanya kepada satu masalah dan apakah dia perlu dia jawab, perlukah dia ijtihad ataupun bagaimana? Jadi awalan hukum fardu ain. Wajib atau fardu ain ijtihad fi haqqi nafsi 'inda nuzul al-hadithah wa 'inda su'alihi 'an hadithatin wa khafa fawataha ala ghairi wajhiha syar'i wa lam yujad ghairu. Jadi ijtihad pada diri dia sendiri apabila berlakunya sesuatu permasalahan qadhiyah fiqhiyah yang memerlukan kepada jawapan ijtihad. Yang keduanya ialah ainda su'ali an hadithah. Yang keduanya orang tanya dia.
Dan orang tanya kepada dia tentang satu permasalahan fiqh, wa khafa fawataha ala ghairi wajhiha syar'i. Kalau dia tak jawab, takut akan menyebabkan orang buat benda yang bersalah dengan syarak. Walau yujad ghairu, tak ada orang lain dah yang layak bersiap melainkan dia saja. Kan? Di negeri itu dia seorang saja yang layak untuk bersiap, walaupun tak sampai martabat yang sepatutnya lagi. Tapi dia seorang yang layak untuk bersiap, dah belajar usul fiqh semua, belajar kat USIM ni, macam cari syariat. Kan, contohlah. Contoh yang banyak lagi lah. Kalau begitu, fardu ain fi haqqihi. Baik. Thaniyan fardu kifayah. In lam yakhaf fautal hadithah wa wajada ghairuhu minal mujtahidin. Manakala tak jawab pun tak apalah, ada orang lain boleh jawab. Jadi fardu kifayah bagi hak dia. Okey. Fa idza ijtahada ahadul mujtahidin saqata talab 'ala al-baqin wa in tarakahu al-jami' athamul jami'an. Jadi kalau seorang jawab okeylah. Tapi kalau semua tak jawab, maka semua yang ulama yang ada di negara tersebut semua berdosa. Fardul kifayah. Baik, mandub atau nadab. Wa huwa al-ijtihad fi hukmi hadithah lam tahsul sawa'an su'ila anhu aw lam yus'al. Dia berijtihad pada benda yang tak berlaku lagi. Kita sebut sebagai fiqh iftiradi, kan? Fiqh iftiradi, fiqh jangkaan. Kan? Sebab tu dalam kitab fiqh ni kita sekiranya berlaku macam ni macam mana? Sekiranya berlaku macam ni macam mana? Kan? Jadi sebab tu dalam kitab fiqh kita tengok ada ulama berijtihad, solatu fil hawa, kan? Solat di atas angin. Zaman dulu tak ada lagi kapal terbang ni, tak ada lagi Soyuz nak pergi ke ISS, tak ada lagi. Kan? Tapi dah fiqh iftiradi, dia dah ijtihad kan. Solatu fil hawa macam mana keadaannya. Kan? Jadi itu adalah mandub. Okey. Baik. At-tahrim. Wuqu' al-ijtihad fi muqabalati nassin qati'an min kitabin aw sunnatin aw fi muqabalati al-ijma'. Okey? Tahrim. Ijtihad yang bersanggah dengan ijma'. Okay, ataupun sunnah ataupun dalil yang lain. Jadi contoh fi halin al-an yaumina hadha ijtihad an qadhiyah vaksin, kan, vaksin. Jadi di Malaysia ni pun dikeluarkan pandangan vaksin, pandangan ulama tentang vaksin. Tapi kalau kita tak jawab pun, negara lain pun dah buat ketetapan. Di peringkat dunia ni kita ada Majma' Fiqh Al-Islami. Kan, mereka dah bincangkan tentang isu vaksin ni. Harus ke tak harus, walaupun ada sedikit penggunaan benda-benda yang ditikah oleh syarak, tapi untuk menjaga kepentingan maqasid hifzun nafs, kan. Jadi adalah pandangan fatwa. Tapi kalau tak ada begitu, tak ada seorang pun ulama yang berijtihad, maka athamu jami'an. Dan hadha binisbah ila ulama. Baik, al-halah ats-tsaniyah binisbah ila alladhina lam yasta'halu lahu. Orang yang tak layak tapi nak berijtihad juga. Cara ni kan, dalam Facebook, dalam macam-macam di media sosial ni, ramai orang nak jadi mujtahid. Walaupun baru belajar satu hadis je, dia tak belajar tentang dalatun nas, isyaratun nas, ijma'. Kitab ijma' tak pernah terdengar, kata rupanya ada kitab ijma', tak tahu pun. Kan, tapi nak ijtihad juga. Huwa muharramun alaihim li'annahu madamu laysa ahlan lin-nazar fi adilat syar'iyyah wa sayufdi bihim ila dhalal. Salah fahamlah, kan, bila tak faham kehendak dalalatul ayah pun tak dapat nak faham dengan elok, jadi sayufdi bihim ila dhalal. Wal halatu tsalitsah binisbah ila al majmu'il ummah, masyarakat awam, macam kita lah, kan, na'ni bihi hukum wujudil mujtahidin fiha wa hukmuhu huwa wujubul ijtihad wujuban kifaiyan 'ala al ummati fi kulli 'asrin min 'usuriha. Baik, jadi maknanya kepada keseluruhan lah, majmu' ummah maksudnya keseluruhan umat pada zaman tersebut, maka kena ada satu entiti, satu badan ataupun ulama mujtahid, menghimpunkan mujtahid ni, yang apabila berlakunya masalah ijtihadu fi hadhihi al-qadhiyah. Baik. Jadi wajib, kalau wajib lah, kalau wajib apa, ada ijtihad kalau bagi setiap perkara yang baru yang berlaku. Jadi kalau tidak ataupun jadi wujub kifai lah, wajib fardu kifayah. Okey.
Wadih hatta al-an? Itu untuk aku hakamlah secara umum lah. Wal an na'ti ila syurutil mujtahid. Apakah syarat-syarat ni? Adakah syarat-syarat nak menjadi seorang mujtahid? Okey. Al-ijtihad huwa ikhtisasun daqiq jiddan la yatahayya illa li fi'atin qalilatin min ulama al-bari'in alladhina ladayhim malakah aw qudrah ala fahmi al-hukm syar'i fi nitaq min nitaqin wasi'an fi syariah. Baik. Jadi ijtihad ni dia seni lah. Kita kata seni. Yang tak semua orang boleh ijtihad. Walaupun belajar semua sekolah, belajar sekolah agama, belajar ambil degree syariah, tapi tak semua yang ada kemampuan untuk nak memahami dengan baik setiap ilmu yang disampaikan. Kan? Jadi cabaran kita sekarang ni belajar online pula, tak tahulah semua faham ke ataupun salah faham ke, wallahu alam. Tapi dia merupakan satu seni, satu anugerah kepada orang yang mampu untuk memahami dengan baik hukum syarak. Baik. Jadi dalam qadiyah halal juga hunaka kathir min al-qadaya al-halal allati tahtaj ila tawdih min nahiyatil ahkam. Sebagai contoh, hari ni orang banyaklah benda yang telah bincangkan. Di antara yang terbaru ialah apa? Perbincangan. Sebagai contoh kita ambil hukum ubat biosimilar sekarang ni, kan? Biosimilar sebagai contoh. Dulu ubat generik saja, ubat yang kita beli dekat farmasi. Kan sekarang ni ubat biosimilar. Dia menggunakan teknologi recombinant DNA. Apa makna recombinant DNA ni? Dia ubah DNA dalam sel tu. Masalan, ya'khuzuna yakni sel daripada hamster. Daripada hamster ni organ tu dia ambil, dipotong satu organ, daripada hamster dia ambil, culturekan, ambil sel, kemudian sel tu dibiarkan ada satu medium, kemudian ada proses pula pencampuran pengasingan sel, kemudian dia ambil DNA saja, protein digabungkan dengan protein manusia, campur dua tu, kemudian diculturekan pula dan mengakhirkan satu ubat untuk maknanya ubat untuk merawat penyakit kencing manis. Macam mana? Mau huwa mauqif syar'i ala zalik. Perlu kepada ijtihad tu sebab dia ada penggunaan sumber haiwan. Hamster ni pula kena kaji sama ada halal ke haram ke, sembelih ke tak sembelih ke, kemudian macam mana unsur campur DNA manusia. Kemudian dia copy paste tu. Dia bukan pakai yang DNA betul. Dia copy paste, kemudian dia hasilkan yang sintetik. Sintetik ni dah masuk dalam ubat. Itu macam mana hukum dia. Ni contoh qadiyah al-muhasarah bil halal, muta'alliqah bil halal. Baik, idza yushtarat al-mujtahid, al-mujtahid ay yakuna aliman bi. Dia kena ada kemahiran pada aspek-aspek ini. Awalan al-Quranul Karim. Panjang pembahasan ni, Quranul Karim ni. Hal yakfi faqat yadrus lafzan, yani yahfazuna Quran. Kalau orang hafal Quran boleh jadi mujtahid lagi tak? Tak boleh. Tak boleh lagi. Dia kena belajar tentang hadis ayatul ahkam. Berapa banyak jumlah ayatul ahkam dalam Quran? Ayat Quran ada 6,666 ayat. Ayatul ahkam kan ada 555 ayat. Kita sendiri pun tak buka habis lagi. Ayatul ahkam tu kena hafal, kena mengaji semua sekali. Tak mestinya hafal Quran semua, tapi yang penting ayatul ahkam tu kena faham. Kemudian ada ayat nasikh mansukh mutlak muqayyad, kan? Nasikh mansukh semua tu kan, am takhsis kena tahu lah. Itu Quranul Karim, kan? Baik, jadi kena kalau dah belajar ayatul ahkam semua sekali, pergi yang pada yang kedua ialah, sebab tu ulama kata tak perlu hafal Quran jadi mujtahid ni, tapi lebih baik Quran, tapi bukan disyaratkan hafal Quran, tapi yang penting ialah dia menghafal dan tahu di mana nak cari hukum-hukum yang kaitan dengan ayatul ahkam. Sebagai contoh kitab kita ni, kalau kita sekarang ni ulama dah kumpulkan ayatul ahkam, Ali As-Sais, ada banyak kitab-kitab lah rujukan. Bila berlaku satu isu, kita tahu tak isu tu dah sebut dalam Quran. Kalau kita baru nak cari gelabah, itu tak layak lagi. Baik, thaniyan as-sunnatun nabawiyah. Kan? Hal yushtarat lil mujtahid an yahfaz jami' yani al-hadith al-mawjudah fi sunan, fi kutubus sunan.
Dia tak wajib. Tapi cukup sekadar dia mengetahui ahadithul ahkam. Mana satu hadis ahkam. Dia dah belajar semua sekali hadis-hadis hakam. Kan, mana hadis yang berkait dengan hukum-hukum saja. Hukum yang lain tak apa. Yang penting hadithul ahkam dia belajar semua dah. Susah nak jumpa orang macam tu. Kan? Kita belajar di universiti pun kejar SEM ni. Kan, mengejar SEM. Macam-macam nak kena habiskan, tak sempat nak habis. Ini kena talaqi lah. Kan? Hadithul ahkam. Okey. Kemudian belajar hadithul ahkam. Kemudian dalil apa ni dari segi sama juga kan, mana satu hadis ada ta'arud wa tarjih, semua kena belajar kan. Ta'arud wa tarjih. Baik. Mana satu hadis yang dhaif, yang sahih kan. Tahu semua lah. Baik, al-lughah al-arabiyyah. Syarat al-thalith al-lughah al-arabiyyah. Limadha al-arabiyyah wa laysa al-maliziyah? Lianna ayatul Quran wa nusus Quraniyah wa nusus al-hadithiyah kullaha bil arabiyyah. Jadi nak tahu mana kalimah mushtarak, kan ada yang am, kemudian mana kadang-kadang yang orang kata apa, ayat yang majaz, yang kinayah, kan kita belajar itu sikitlah mukadimah, tapi apa ni lughatul arabiyyah. Baik. Kalau kita sekarang ni kalau buka kitab muasir, kitab Arab boleh baca tak? Kan baris, kan dari segi barisnya, mana fa'il maf'ulnya, kan mudhaf ilaihnya, kan adat ma'dud, macam-macam lah. Jadi lughatul arabiyyah. Rabi'an mawadhi'ul ijma', kan dia kena tahu ijma', kan ijma' yang ada, kan ijma' telah pun dikumpulkan oleh Ibn Munzir, pun ada kitab ijma'. Jadi tak boleh memberikan ijtihad yang yukhaliful ijma'. Baik, khamisan usul fiqh, macam kita belajar hari ni. Kan, tapi tak cukup dua sebenarnya. Tapi sekarang pendedahan lah usul fiqh 1 dan 2. Kalau untuk fiqh fatwa dia ada lagi mabahis adilatul ahkam, ta'arud wa tarjih. Dia banyak kena belajar. Jadi nak jadi mujtahid tak cukup lah ambil usul fiqh dalam semestih, tak cukup. Kena belajar lagi dalam daqiq, kan, pendetailan setiap aspek usul fiqh. Maqasid syariah aidan muhim. Al-isti'adad al-fitri dan ijtihad. Jadi persediaan mental lah untuk berijtihad. Kan tak semua orang boleh berijtihad, jadi dia kena persiapan mental dia. Budak yang cerdik kan, macam kamu lah, cerdik semua lah. Semua cerdik kan, boleh cukup semua, tapi boleh dilatih sebenarnya, boleh dilatih untuk melahirkan mujtahid. Baik, wal'an nantaqi ila majal al-ijtihad. Majal al-ijtihad. Ma la yajuzul ijtihad fi wa ma yajuzul ijtihad fi. Baik. Awalan, ma la yajuzul ijtihad fi. Benda perkara ruang yang tidak boleh diijtihadkan, apa dia? Min fil ahkam syar'iyyati allati fiha adillah qat'iyyah. Hukum-hukum syarak yang telah pun ada dalil yang putus, min haitsu thubutiha wa dalalatiha. Kan, putus maknanya tidak diperselisihkan oleh ulama, jelas. Masalan wujubus solah was-siyam, hurmatuz zina wal maisir wa tahrimul lahmil khinzir wa ma 'ada dhalik mimma warad fihi nusus qat'iyyah. Yang ni kalau kita jumpa mujtahid kata tak wajib solat Jumaat, itu bukanlah ikut satu ajaran dia kata tak wajib solat Jumaat. Ataupun dia kata solat ni dengan hati saja, itu confirm salah. Kerana hadza majal la yajuzul ijtihad fihi, kerana naka nusus qat'iyyah. Okey. Thaniyan ma yajuzul ijtihad fihi. Kan kawasan ataupun area yang boleh ijtihad ni apa? Al-ahkamul lati lam tarid fiha nusus qat'iyyah. Wa inna ma waradat fiha nusus dhanniyatu thubut wa dalalah. Apa maksud dhanniyatu thubut? Nusus dhanniyatu thubut sama ada dari segi kan, kalau maksudnya ada nas dhanniyatu thubut wa dalalah. Nas Quran tapi dalalahnya adalah dalalah dhanniyah. Macam kita ambil hari tu apa dia, lafaz quru kan, lafaz quru. Kemudian tentang majaz, kinayah, semua tu. Itu kira panggil dhanniyu dalalah lah. Dhanniyu thubut macam daripada hadis, kan hadis dhanniyu thubut lah. Kalau hadis mutawatir qat'iyyu thubut, Quran qat'iyyu thubut. Okey.
Jadi dan dalalah zanniyah kita belajar itu masih ada ruang untuk diijtihadkan. Tapi kalau dalalah qat'iyah putus, kan, contoh macam apa dah penetapan yang sebut kadar-kadar berapa bilangan uqubah itu adalah qat'iyud dalalah. Itu tak ada ruang untuk diijtihadkan. Au ahadihima wa fil ahkam allati lam yarid fiha nassun wala ijma'. Ataupun dalam perkara yang tidak ada nas ataupun tak ada sebut ijma' padanya, maka itu adalah ruang untuk diijtihadkan. Taib misal tahdid makna kalimah quru' fi qawlihi ta'ala wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Ahiyya bermakna tuhur aw hidat. Misal mu'asir kaifiyatus salah fil qamar. Macam mana nak solat dekat bulan? Nak ikut arah mana? Kan? Itu dia kaifiyatus salah fil qamar tak sebut dalam Quran secara jelas. Maka ada ruang untuk diijtihadkan. Hukm taswir al-fotografi, hukum vaksin. Apa lagi? Najasatul kalbi, najasatul khinzir, kaifiyah tathhir najasatul al-khinzir masalan. 7 kali basuh ke ataupun cukup 3 kali basuh. Itu ruang masjid lah. Makna bila ada ruang macam ni tak perlu kita perdebatkan panjang-panjang. Okey, apa hukum menyertai sukarelawan banjir untuk bersih kuil? Man ya'rif? Ma ra'yuka? Boleh tak? Sukarelawan kan, Muslim ni, musim banjir ni kita pergi basuh kuil. Apa pandangan kamu? Harus ke tak harus? Syar'i ataupun tak syar'i? Tak harus. Kenapa tak syar'i? Sebab kuil tu tempat beribadah orang kafir. Jadi dia buat tu perkara dosa. Kita macam kita bersihkan tu macam ibarat kita sokong tak perkara dosa. Tapi orang kata hidup dalam masyarakat majmuk ni. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Tapi tak semestinya kena sokong pada kejahatan tau. Kalau kita boleh tak payah boleh tak? Dari segi siasat syar'iah hanya kita kata untuk menunjukkan Islam ni merupakan agama yang toleran, agama yang meraihkan rahmah kepada semua. Boleh. Alamin. Cuba kita tengok berapa ramai yang setuju dan kes tu. Boleh penting tak? Okey, berapa ramai yang setuju, tak apalah, pakai hujah rahmatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi atas dasar rahmatan lil alamin tu yajuz an nutahhir ma'bad ghair muslimin. Angkat tangan tengok. Ini pandangan masing-masing, saya tak ada masalah. Kan? Tak ada jadi murtad, tak ada kafir apa. Nanti kita nak tengok sikit. Ada 2. Okey. Ini juga di antara majal al-halal wal haram lah. Baik, man lam yuwafiq. Siapa yang tak setuju? Kan dia kata ini kalau kita bersihkan kuil ni merupakan kita menyokong lah ataupun mempromosikan, menyokong akidah kufur. Okey, majoriti tak setuju. Baik, hal yumkin an a'rif hujjatukum fi hadha? Selain disebutkan oleh siapa tadi? Hafiz kan sebut tadi? Faiz? Amirul. Selain pada Amirul. Apa lagi hujah-hujah yang menyokong bahawa la yajuzu lil muslim an yutahhir atau yughsil ma'bad ghair muslimin. Kuih tokong musim banjir ni. Biar pergi lah. Biar orang sendiri lah duduk kampung-kampung roboh pergi lah. Biar pergi lah. Kalau kita sokong, kita bersih, itu menyokong akidah kufar. Baik, apa hujah dah? Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Apa zihan ke tu? Yes, Ustaz. Lakum dinukum waliyadin. Okey, lagi apa lagi? Hujah-hujah lain. Ada kelas. Siapa yang ada kelas boleh pergi kelas. Okey. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu bagi hujah yang kita tak boleh itulah. Boleh sokong buat dalam benda yang birri wat taqwa walakin wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Okey. Bagi yang muwafiq, yang menyokong, boleh, tak ada masalah.
Kan? Apa hujah kamu? Ma ra'yukum? Ma hujjatukum fi hadha? Fadal. Nuaim saya nampak Nuaim setuju tadi. Taklah. Bukan? Sebab hari tu Katakan. kan ada masjid kan. Masjid pun masih kena banjir. Lepas tu ada orang India tolong masih bersihkan gitu lah. So kalau diorang boleh tolong kita, nak bagi tak boleh tolong diorang macam tu lah. Faham ke? Kan? So yang tu pun orang pertikaikan. Macam diorang tak boleh bersihkan kita punya masjid. Ya, kalau orang India boleh pula bersih masjid. Masjid orang Islam tak boleh pula bersih kuil orang bukan Islam. Betul tak dia punya pandangan? Betul tak kan? Kalau segi ukur kalau tengok ya apa ni orang kata apa? Syadidnya Islam ni. Betul tak hujah Nuaim tu? Ada siapa nak rak hujah Nuaim tu atau terima? Amirul je lah Amirul. Boleh pakai hujah ni siasat syar'iyah. Banyak dah hukum dikeluarkan, so kamu balik baca baliklah. Mana ketapan dia boleh tak boleh. Okay, saya tinggalkan untuk bacaan masing-masing. طيب أسباب اختلاف الفقهاء في الاجتهاد. لماذا الفقهاء يختلفون في قضية؟ Kita ambil dalam satu masalah fi ينقض الوضوء بلمس المرأة الأجنبية. Seorang lelaki ajnabi lams mar'at al-ajnabiyah yabtul aw la yabtul wudu. Naka arba'at ara'. Ada 4 pandangan. Ada yang kata yabtul mutlaqan, ada yang kata la yabtul mutlaqan, ada yang kata yabtul bi syahwah atau biduni syahwah. Ada yang tengok keadaan, ada pandangan macam kenapakah ada pandangan. Fi najasatil khinzir kadzalik, naka ma yaqul يعني نجاسة القلب نطهر فقط ب3 غسلات يكفي. Ada yang kata 7 kan, 2 kali pasal kena sertu. Limadha hadathat hakaza? Kan? Qira'atu qunut fi salati subh. Ada yang kata mazhab Syafi'i kata baca. Mazhab Hanafi la yaqra illa fi nazilah. Kan? Kenapa wujud perbezaan? Qira'atul Fatihah, basmalah, qira'atul basmalah fil Fatihah. Ada yang baca slow, ada yang baca kuat. Limaza? Awalan adam bulughud dalil wa thubutihi wa fahmi. Kadang-kadang di kalangan sahabat ni ada yang tak sampai dalil kepada dia. Dari segi kefahaman, kan? Itu salah satunya sebab kan? Imam Hanafi yang duduk di Iraq kan. Jadi dia berhati-hati dari segi penerimaan dalil. Jadi dia banyak berijtihad. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mereka ni dekat dengan Madinah. Kan, belajar di Madinah. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik di Madinah. Jadi senang nak dapatkan hadis. Itu senang dengan orang yang rawi yang mauthuq kan. Jadi itu di antara sebab-sebabnya. Kemudian yang kedua ialah ta'arud al-adillah. Pertentangan dalil kan. Jadi ada 2 dalil sebagai contoh dalam bab tayammum. Tayammum hal natayammam biturab atau bimadha. Turab kena dengan tanah ataupun boleh apa-apa bahan sumber berasal daripada bumi. Naka ra'yain. Mazhab Hanafi kata boleh dengan mana-mana bahan yang berasal sumber daripada bumi. Contoh kita ada debu yang kat dinding pun boleh buat tayammum. Walakin Imam Syafi'i yaqul yajib bi yani al-turab dengan debu tanah. Dia ada 2 dalil tu yang bercanggah sebenarnya. Jadi hadza ta'arud al-adillah. Jadi kena belajar ta'arud al-adillah di subjek. Ta'arud wa tarjih. Baik. Thalithan adamul ma'rifat bidalalatil alfaz al-adillah. Kan dalalatil alfaz al-adillah ni tentang kita belajar tentang alfaz mushtarak. Kan ada yang berhujah menggunakan dari segi bahasanya, ada berhujah dari segi dalilnya, tapi dari segi am dalalah alfaz ni. Kinayah majaz ni macam mana nak tentukan majaz kinayah yang kita belajar sebelum ni. Hadza yuaddi ila ikhtilaf al-fuqaha fil ijtihad. Wa rabi'an al-ikhtilaf kadzalik fi qawaid al-usuliyah. Sebagai satu contoh dalam bab al-'am wal khas. Takhsis 'amul Quran bil hadis misalnya. Yang kita pernah belajar itu takhsis 'amul Quran bil hadis.
boleh tak hukum Quran yang umum ni ditaksiskan dengan hadis? Sebagai contoh dalam bab apa? Az-zabihah biduni al-basmalah, biduni zikri al-basmalah. Qiraat al-basmalah. Al-Quran kata wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. Famadhhabu Syafi'i Hanafi ya'tamid ala hadzal dalil. Dia kata tak boleh. Quran sebut kata tak boleh makan benda yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Bila Imam Syafi'i kata kita ada hadis, dan hadis yang boleh mentaksiskan amal Quran. Dan apa hadisnya? Hadis zabihatul muslim halalun zakara ismallahi alaihi am lam yazkur. Sembelih seorang muslim ni dia halal. Sama ada dia baca bismillah, tak baca bismillah boleh. Kan? Tapi mazhab Syafi'i Hanafi pula dia tak terima hadis ni untuk mentaksiskan hukum Quran. Kenapa? Kerana Quran qat'iyyu thubut. Kekuatan dia tu qat'iyyu thubut. Walakin al-hadis dhanniyyu thubut. Ini baru satu masalah. Ikhtilaf fi qawaid usuliyah. Ada lagi yang masalah-masalah yang lain. Hadza min asbab ikhtilaf al-fuqaha fil ijtihad. Kan? So kesimpulannya apa? Kesimpulannya kan likullil mazhab likullil ulama lahu manahij khassah fi istinbat al-ahkam. Jadi kita ni kena ihtiram lah. Ihtiram al-ulama. Jangan sampai mentakfirkan, jangan sampai mentajrihkan ulama kerana mereka ada sebabnya. Mesti ada dalil. Masalahnya ialah orang tak belajar tentang benda ni, maka timbullah kan salah menyalah, takfir mentakfir di antara pengikut-pengikut yang ta'assub ni. Jadi kena insyirah as-sadri, kena berlapang dada dalam masalah yang berkait dengan ijtihad. Oh ni sadah. Baca balik lah sendiri lah. Ni huraian ni. Dia apa dimasukkan adam bulugh dalil wa thubuti wa fahmi. Contohnya dalam kes Ali ni. Kan baca balik sendiri tentang kes hamil. Berapa nak tempoh haidahnya berapa? Kan? Bi wad'il hamli ataupun bi ab'alil ajalain. Ta'arud al-adillah tentang ta'arud al-adillah ni contoh saya bagi sini tentang al-hajim wal mahjum, orang yang berbekam. Batal puasa atau tak batal puasa. Ada gunakan adan dalil ala zalik, ta'arud al-adillah ala zalik. Kemudian dalalat al-alfaz al-adillah tentang kalimah mushtarak dan sebagainya, al-majaz, kinayah, kemudian qawaid usuliyah kita sebut sebahagiannya tadi. Kan hadza kulluha yuaddi ila ikhtilaf fi madza fi ahkam syar'iyyah. Baik, misal al-ijtihad al-mu'asir fi majal al-halal. Banyak sebenarnya isu-isu halal ni. Sebab tu kamu bila dah duduk dalam semester ni kan kalau boleh biar belajar betul-betul. Biar kita belajar tak sia-sia. Usul fiqh penting. Kan? Maqasid syariah penting. Qawaid fiqhiyah penting. Belajar betul-betul. Sebab nanti akan digunakan. Dalam industri nanti tak ada peluang dah nak belajar sini semua. Kita pula akan memberi kepada orang. Jadi kena faham betul-betul. Yang exam tu exam lah. Tapi kefahaman kena ada. Kalau boleh kamu jawab exam insyaAllah. Bima'na antum tafhamuna jayidan ma'adha darasna fi hadhil mandah. Okay. Qadiyatul istihalah. Apa itu istihalah? Qadiyatul basmalah 'inda tazkiyatil haiwan. Najasatul kalbi wa tariqah tathhiriha khilaf. Haiwan jalalah. Apa benda haiwan jalalah ni? Haiwan yang makan najis. Kan? Ini nak bahas ni tak cukup masa. Okey. Kan haiwan jalalah istihalah contoh daripada vaksin kan yang buat daripada haiwan sumber babi kemudian menjadi berubah bentuk kepada bahan lain, bukan babi dah. Bahan akhir itu dalam bentuk ubat. Boleh tak boleh? Kan? Jadi istihalah. Ada mazhab yang pelbagai. Mazhab Syafi'i dengan Hambali satu mazhab, mazhab Hanafi dengan Maliki satu mazhab. Ini sebab tu dalam kes halal ni banyak pandangan. Antara cabaran ialah nak menyatukan pandangan-pandangan ini dalam nak buat standard tu. Itu masalah. Kan? Baik istikhdam izam al-haiwan ghair mazbuh fi sina'at bon China. Nastakhdim مثلا izam min al-baqarah lakin ghair mazbuh bi tariqah islamiyah. Boleh tak boleh? Satu pandangan pula. Kan? Jadi fatwa Malaysia kata tak boleh. Fatwa di luar negara boleh. Sebab dia tulang haiwan. Tak sembelih tapi tulang haiwan halal. Ini satu isu kan. Baik. Jadi kamu boleh bacalah isu-isu yang saya bagi sini tentang jalan lalu apa hilsal dah ada fatwa. Cuba baca apa segi penghujahan. Kita ambil satu contoh gelatin. Gelatin ada dua pandangan. Jadi kalau tengok pandangan ulama Eropah dia kata halal sebab dia terima istihalah kan.
mazhab di belah Asia ni. Dia mazhab Syafi'i, orang Malaysia ni tak terima benda tu. Jadi apa sahaja sumber yang berasal daripada haiwan tak halal, hadza yu'tabar haram. Ya. Baik, hal antum tafhamun? Yani awalan, yani mawdu' al-ijtihad. Okey, boleh ada soalan setakat tu? Setakat tajuk ijtihad tadi. Nah, Kalau untuk cas sekarang, macam mana kita nak tahu seorang tu dah sampai mujtahid? Bukan antara kita lah, maksudnya macam antara ulama tu kan. Kan sekarang kan banyak-banyak ustaz-ustaz yang media sosial semua kan. Ya. So kita nak tentukan sama ada ulama tu kita boleh, bukan nak kata taklid, tapi kita nak ikut dia. Ikutlah. Dia macam ni, dia setakat boleh ceramah dalam media sosial, ceramah orang ramai itu bukan mujtahid lagi. Kan kalau setakat boleh sebut dalil-dalil daripada kitab ini itu bukan mujtahid lagi. Mujtahid ni orang yang boleh orang daripada sumber yang asal. Kan kitab kalau bagi kitab okey Quran, sunnah, ijma', qiyas, bagi itu masalah dia boleh rungkai semua, gabungkan di antara dalil-dalil ini, bahasan dari segi tariqul istinbat hukumnya, dalil-dalil hadis yang lain perbahasan. Itu dan dia boleh baca, memang memahami bahasa Arab dengan baik. Kan? Tahu pula nasih mansukh, usul fiqh, maqasid syariah, dan belajar semua ilmu tersebut, maka tak mustahil lah untuk melahirkan seorang mujtahid. Kan? Jadi boleh dia, bukan kata tak boleh, tapi susahlah dengan keadaan hari ni nak belajar pun kejar-kejar kan. Contoh macam kita ni, ada lagi 10 minit nak habis usul fiqh, bahasan yang sebut ni ringkas saya secara umum saja. Perbahasan apa yang maksudkan itu kena memang kena baca dan juga fahami dengan baiklah. Kan? Jadi boleh dilatih. Boleh dilatih, tak masalah, cumanya memerlukan kepada mujahadah lah. Jadi contoh kita tak ada subjek hadithul ahkam. Kan? Kena ambil subjek elektif daripada Quran Sunnah. Sedangkan hadithul ahkam itu penting. Dan hadithul ahkam juga bukan semua kalau ambil di universiti ni kan. Dia kena belajar 555 ayat ayatul ahkam. Hadithul ahkam kena khatam, kena faham dengan elok. Supaya bila kita bagi pandangan fatwa istinbatul ahkam la yukhalif an-nusus syar'iyyah. Ijma' pula, kita ijma' apa benda yang dah terpun ijma' di kalangan ulama. Tak ada subjek ijma' kita ni, kita belajar ijma' je, tapi masail ijma' mawjudah fi yani 'inda ulama sabiq al-qadimin. Kita tak belajar kan. Tapi kena ijma' supaya tidak bersalahan dengan ijma'. Baik. Jadi itulah. Kena boleh dilahirkan, tak mustahil, tapi kena mujahadah lah. Setakat kita tengok ustaz tu ceramah pandai, itu bukan mustahil lagi. Mufti pun bukan mustahil lagi, kan? Dia melalui proses mustahil, tapi dia mufti. Dia hanya memberikan fatwa berdasarkan kepada pandangan-pandangan ulama yang terdahulu. Dia ikut proses, tapi dia bukanlah mustahil. Baik. Walan, kita ada lebih kurang lagi 10 minit habiskan taklid lah. Saya ingat kalau habis taklid ni insya-Allah minggu depan kita buat revision umum lah. Baik, taklid ma huwa muqallid? Ta'riful taqlid, hukm at-taqlid, taqlid al-mazahib. Hadha qara'id tawzi' al-mazahib fil 'alam al-islami. Idzan taqlid lughatan ma'khuzun min al-qaladah allati yuqallidu al-insan ghairuhu biha. Qaladah ialah ikat. Yang kita ikat binatang, satu tali yang ikat binatang, qaladah. Wa fil istilah qala al-Ghazali taqlid huwa qabulu qawlin bila hujjah. Kita menerima pendapat tanpa dalil, tanpa hujah. Wa qala Syekh Abdul Karim Zaidan at-taqlid huwa akhdhu ra'yil ghairi bila ma'rifat dalilihi wala quwwati. Kita belajar samaratul ahkam saja. Kesimpulan hukum saja, dan kita tak tahu dalil apa yang di sebalik istinbat hukum tu. Apa yang ada dalam kitab fiqh itu ialah samaratul ahkam. Benda hasil yang ulama telah pun bincangkan, hasil perbincangan hukum tu masuk dalam kitab fiqh. Jadi itu adalah taklid. Kan? Masa kita sembahyang 13 rukun. 13 rukun kita tahu kan siapa yang buat tu? Imam Syafi'i, mazhab ulama Syafi'i yang tetapkan masuk dalam kitab, kita tengok. Itu kita muqallid. Baik. Idzan hukmu taqlid al-aslu fi syari'ati zammu taqlid. Hukum asal dari syariat zammu taqlid, mengeji perbuatan taqlid ni. Li'annahu ittiba' bila dalil wala burhan. Kita ikut tanpa ada dalil, tanpa ada burhan.
fadlan amma yuaddi ilaihi min ta'assubin zamim baina jumu'il muqallidin. Tambah-tambah lagi orang yang muqallid ni biasanya akan jadi ta'assub di antara syekh dia, di antara mazhab-mazhab ni masing-masing. Kan muqallid kan, macam hari ni kan, orang nak mempertahankan satu ustaz yang mengeluarkan pandangan yang tak betul pun sampai dah menuduh kafir mengkafir antara satu sama lain. Itu sifat yang ada pada muqallid. Dia tak tahu dalilnya. Kan? Itu dalam hukum yang ialah isu-isu yang melibatkan sains-sains ni. Hukum-hukum syarak pula. Kan? Kadang-kadang kita faham walakin la na'rif daliluhu. Jadi al-asal zamu taqlid. Walakin al-ulama ikhtalafu fi jawaz at-taqlid fi al-ahkam asy-syar'iyyah al-'amaliyah. Hukum asal memang tak boleh. Walakin ulama ikhtalafu fi jawaz. Boleh tak boleh taklid fi ahkam asy-syar'iyyah al-'amaliyah. Jadi ada yang kata hunaka thalath ara, awalan adamul jawaz mutlaqan. Bal al-wajib 'ala al-mukallaf al-ijtihad wa ta'allam wasailahu wa adawatih. Masing-masing wajib belajar cara ijtihad. Belajar dari segi metod kaedah macam mana nak keluarkan ijtihad tu kena wajib. Ada yang kata begitu. Wajib semua kita ni untuk belajar cara-cara nak ijtihad sendiri. Itu satu pandangan. Ra'yu tsani al-jawaz mutlaqan. Dia kata jawaz mutlaqan, harus secara mutlak. Lil qadir 'ala ijtihad wa lil 'ajiz anhu. Sama ada dia ni mustahid, sama ada dia ni bukan mustahid, semua harus untuk taklid kan. Kerana kemampuan terhad lah ni kan, untuk nak mengkaji daripada sumber asal terhad sangat. Jadi jawaz mutlaqan. Baik, ar-ra'yu tsalits al-jawaz fi haqqil 'ajiz wa tahrim fi haqqil mujtahid al-qadir. Pandangan yang paling rajih ialah al-jawaz fi haqqil 'ajiz, harus untuk taklid bagi orang yang tak ada kemampuan untuk berijtihad macam kita ni. Tahrim fi haqqil mujtahid al-qadir, dan bagi mujtahid, seorang yang telah pun sampai ke peringkat mujtahid, mampu untuk berijtihad sendiri, mengeluarkan istinbatul ahkam min dalil adillah al-asliyah Quran dan Sunnah. Jadi mereka ni adalah haram untuk taklid. Okay, faham lah? Okey, ada 2 minit lagi. Okey, tak apa, kita ambil sikit tentang taklid al-madhahib. Al-an nahnu fi Malaysia nuqallid mazhab Syafi'i. Jadi apa hukum taklid mazhab ni? Boleh tak boleh pindah mazhab sebagai contoh? Taklid al-mazahib. Al-mazahib al-islamiyah hiya madaris fiqhiyah. Itu kena faham. Madaris islamiyah hiya madaris fiqhiyah. Dia merupakan madrasah ataupun satu orang kata apa? Madaris fiqhiyah, satu metod, satu bukan, kita katakan satu ideologi, bukan ideologi juga kan. Satu ni lah madrasah fiqhiyah lah untuk nak mengeluarkan hukum. Arafat bi asma'il muassisiha wa hum mujtahiduna 'izam mashhud lahu bil ilmi wa ijtihad wa salah wa taqwa. Kita ambil macam ni lah, contohnya ada 4 bas. Kan kita ni tak ada kemampuan untuk tak pernah pergi pun ke Kuala Lumpur. Kan tak pernah sampai ke KL, tak pernah keluar dari kampung nak pergi ke Kuala Lumpur. Ada 4 bas, yang mana 4 bas ni pemandu dia semua driver masih dah jalan-jalan nak ke KL, macam mana je mencabaran dia, jalan elok, jalan tak elok, semua dah tahu dah. Jadi untuk mempercepatkan perjalanan kita ke KL daripada kita pergi sendiri, maka yang paling mudah ialah nahnu nattabi', yakni madaris fiqhiyah. Naik bas Imam Syafi'i, naik bas Imam Hanafi, naik bas Imam Malik, naik bas Imam Hanbali. Yang masalah tak naik bas langsung, jalan kaki sendiri takut sesat. Lebih baik kita naik bas. Sebab kita dah senang. Walaupun mungkin jalan jauh sikit, jalan dekat sikit. Cepat sampai, lambat sampai, tapi yang penting sampai. Jangan tak sampai langsung. Hadza nak katakan metode ni lah, metafora lah, kalau nak gambarkan madaris fiqhiyah. Okey. Minal madahib ma zalat baqiyah hatta al-an, mazhab Hanafi. Ini susunan mazhab Hanafi dulu, kemudian mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Wa hunaka aidan madhhab al-mundarasah yang dah terhapus dah. Misalan mazhab al-Auza'i, Sufyan al-Thawri, Al-Laits bin Sa'ad, Dawud al-Zahiri, Ibnu Jarir al-Tabari. Hadza mazahib al-mundarasah yang dah habis dah. Kan? Yang ada ni kerana tulabuhu, yakni dia punya pengikut-pengikutnya, mutabi'atnya ramai. Jadi Al-Mansur dia ada penolong-penolong yang menyebarkan mazhab-mazhab ni. Yang lain-lain ni tak ada pengikut.
Sebab tu dia punya dah tak ada dah. Tak ada dah sekarang ni. Ada nama saja. Baik. Okey, saya rasa supaya kita sempat sampai kat taklid mazahib saja. Dan insya-Allah taklid al-mazahib binisbah lil 'ammi. Orang awam macam kita ni adakah wajib untuk mengikut pandangan mazhab ataupun tidak? Hukum taklid mazahib ataupun yang satu lagi yang disebut sebagai orang kata apa? Talfiq pula. Satu lagi talfiq mazahib, satu isu pula. Yang ni adalah taklid mazahib, talfiq mazahib apa pula? Insya-Allah azunnu nuwasil fi usbu'il qadim. Kan? Sejam insya-Allah. Minggu depan kita sambung sikit, kemudian kita buat revision lah untuk umum. Satu ni permasalahan untuk umum ni, untuk orang awam ni dia punya perbahasan dia agak dia lah ada syarat-syarat je lah. Taklid mazahib, apa benda yang sepatutnya kita ni. Okey, contoh-contoh yang ada insya-Allah. Baik, idzan aktafi bi hadzal qadar wa aftahul majal idza kana ladaikum soal, tafadhal. So nampak taklid apa, ijtihad apa ruang-ruang untuk ijtihad kan. Contoh-contoh sikit. Okeylah, syurutul ijtihad kan. Jadi syurutul ijtihad ni pendek saya sebut, jadi nak tengok panjang lagi orang boleh bukalah dalam kitab Dr. Abdul Qadir Zaidan ataupun Wahbah Zuhaili. Baik. إذا ما في سؤال فأظن نكتفي بهذا القدر فقط. وأشكركم على حسن انتباهكم واستماعكم، وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى آخر محاضرة في أسبوع القادم إن شاء الله. Dan bukra, yani esok ada untuk tutorial ni macam biasalah, boleh submit video masing-masing, ikut tutorial masing-masing dalam grup WhatsApp insya-Allah. Baik, idzan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.